Apa khabar semua? Halo. Kabar baik. Baik. Hari ini kita punya topik perbincangan ialah perkahwinan. Sebelum buat ini perbincangan, saya nak introduce teammate saya. Saya Leong, Tan Cheong, Andy, dan Genesis. Oleh itu, kita mulakan perbincangan. Kita semua orang tanya 2 soalan. Yang lain punya cuma berikan pendapat mereka. Oleh itu, kita mulakan setengah jam. Dipersilakan. Okey, selamat sejahtera semua. Hari ini saya mau tanya soalan yang berkaitan dengan perkahwinan. Yang soalan pertama yang saya ingin tanya ialah, berapakah umur yang sesuai untuk berkahwin di negara Malaysia? Yang saya tahu dalam undang-undang Malaysia, umur minimum untuk perkahwinan ialah 18 tahun. Itu yang ditetapkan oleh government lah. Okey. Tetapi saya pandang sikit yang anti cakap punya lah. Saya tengok yang umur yang sesuai untuk perkahwin ialah 30 tahun. Kerana dalam umur 18 tahun dia macam tak ada tujuan nak buat apa, jadikan apa. So jika sudah berkahwin pun macam tak ada arah punya, pun sesat sana lah. Oleh itu jika ada macam tujuan pun nak belajar dulu kan. So nak teruskan pengajian pun nak 6 atau 8 tahun untuk sambungkan diploma atau degree. So Betul. Saya fikir 30 ialah lebih baik lah. Kerana sudah keluar masyarakat, syarat-syarat yang macam basic punya pun sudah ada, dan baru kahwin lah. So, Tapi saya rasa maksud Leong ialah government mau letakkan umur minimum kepada 30 lah. Saya rasa macam tu kerana tu fikiran sudah 30 tahun kan, tu fikiran boleh matang sikit lah. Buat apa pun boleh, jadi boleh tenang sikit, tak ada macam buat yang benda bodoh punya lah. Tapi saya rasa umur 30 tu agak lambat untuk berkahwin lah, Leong. So daripada sudut kesihatan untuk perempuan, umur dia makin meningkat, dia makin susah untuk melahirkan anak ataupun mengandung. So dalam umur, kalau kita cakap 18 tidak boleh berkahwin sebab tak ada pekerjaan ataupun dia punya kerjaya. So dalam masa sekarang ni pun kita ada banyak dengar yang umur under 18 pun dah ada bisnes sendiri. So dia orang akan boleh pelihara dia punya isteri dan apa-apa lagi. So untuk education itu macam ada yang setengah orang dia habis SPM, dia akan terus belajar degree dekat universiti. So depends on dia punya course ambil dekat universiti. Contoh kalau dia ambil course degree dekat universiti, habis SPM dia ambil course engineering dekat universiti. So itu akan ambil masa 4 tahun, dan lepas 4 tahun maybe dia akan dapat kerja. So itu tidak sampai pun umur 30 untuk dapatkan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi dia sendiri sebelum dia nak kahwin lah. So I think under 30 pun boleh berkahwin lagi lah. Macam tu yang macam ni cakap ialah kerajaan yang setting ini umur kesesuaian 18 ialah memang boleh lah kan. Ya, saya bersetuju dengan pendapat Genesis. Dia umur dia letak minimum ialah 18 saja, tapi tengok kemampuan orang lain lah. Kerana mungkin ada orang dia ada peniaga sendiri seperti dalam Lazada, Shopee, atau mungkin itu orang sudah jadi YouTubers pada usia yang muda. So mungkin dia boleh ada itu ekonomi. Dia ada kejayaan sendiri untuk kerjaan sendiri.
ada income yang saya tetap tengah, lah. Income Ya. yang tetap. Ya, betul. Income yang tetap. So tengah Genesis cakap, saya pun setuju lah. Memang ada 2 point yang banyak baik lah. Thank you. Terima kasih. Untuk soalan yang seterusnya, saya ingin tanya, mengapakah kebanyakan orang sekarang telah lebih umur 18 tahun tetapi mereka masih bujang? Boleh bagi sedikit pandangan? Ni kerana 18 tahun kan, kita semua pun masih study lagi, okay? Kebanyakan kita pun masih study, belum ada kerja, income pun tak stabil lagi, okay? Lepas kahwin, kalau beranak, nanti you tak cukup duit untuk beranak, nanti you ada masalah kewangan pula. Itu sebab orang pun masih bujang lagi, okay? Lepas habis study, okay, ada kerja, baru cari girlfriend, berkahwin lah. Itu Tapi pandangan saya. pada saya punya pendapat ialah mengapa masih ada ramai orang yang 18 pun baru kahwin ialah bukan yang semua orang pun macam banyak berjaya atau mewariskan peniaga atau ada peniaga sendiri baru tu berkahwin lah. Yang banyak pun macam tambahkan pengajian yang di secondary school, so tak ada arahan apa-apa lah. Ini yang saya pendapat saya. Pendapat saya setuju dengan pendapat Andy tadi sebab mostly yang umur 18 ke atas ni lepasan SPM dia orang akan sambung pengajian dekat at least diploma lah. So dia orang akan sambung pengajian. So sebab itulah maybe yang umur 18 ni pun masih belum berkahwin lah. Selepas habis diploma pun baru itu baru 20 lebih lah. Itu baru boleh fikir boleh kahwin ke tak boleh kahwin. Itu pun dia masih berfikir lagi selepas habis diploma. Saya setuju dengan pandangan kamu semua kerana kebanyakan orang yang berumur 18 tahun biasanya akan melanjutkan pelajarannya seperti diploma atau matrix ataupun STPM dan lain-lainnya. Cuma ada segelintir orang mungkin ada perniagaan sendiri dan ada pendapatan sendiri, jadi mungkin mereka boleh pilih untuk kahwin pada umur 18 tahun lah. Ya. Terima kasih. Terima kasih dengan pandangan kamu semua. Seterusnya saya ingin menjemput Genesis untuk tanya soalan yang seterusnya. Dipersilakan. Okey, saya ada 2 soalan. So soalan yang pertama saya iaitu bagaimanakah cara untuk menyelamatkan perkahwinan jika situasi itu jika hendak bercerai. So macam satu perkahwinan itu hampir bercerai. So bagaimanakah cara untuk menyelamatkan sesebuah perkahwinan tersebut? Pada pendapat saya rasa mungkin mereka boleh dapat nasihat daripada counselling, dan counselling boleh membantu mereka untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh suami isteri tersebut. Jadi counselling boleh memberi nasihat supaya untuk mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Ini pandangan saya. Saya setuju dengan Chong punya cara, dan juga kita boleh juga mendapat pendapat daripada orang yang terdekat dengan kita, itu ibu bapa. Kita boleh ada masalah boleh mendapat pandangan daripada ibu bapa kita. Okay. Itu cara saya. Yang jikalah ini cara yang dapat boleh mengelakkan tu bercerai lah. Saya suggest jika macam tu nak bercerai pun cubalah
hidup dalam satu keluarga dulu, lepas tu label out tu apa yang perkara tak baik ke, yang buat komunikasi kepada suami isteri, tahu yang apa yang you tak suka atau tak suka punya. Ini macam boleh macam overcome ini bercerai lah. Ya, Dan saya setuju macam- dengan pendapat kamu semua. So, soalan kedua saya iaitu cabaran yang dihadapi selepas berkahwin berbanding dengan semasa bujang. Apakah cabaran yang dihadapi selepas berkahwin dengan masih bujang? Okay. Ada So, okay, Leong cakap dulu. Yang cakap dulu. saya ingat you nak cakap mah. Okey, pada pendapat saya yang cabaran yang tapi lepas perkahwinan ialah lepas perkahwinan suami tu mesti nak fokus kepada keluarga lah. Nah, untuk demi ini rumah membuat sumbangan lah. Manakala boleh dapat yang hidupan lagi baik lah. Tapi you cakap dengan itu rumah, dia pun ada kemungkinan nanti ada cabaran nak bayar itu pinjaman bil untuk itu rumah. Betul? Ya. Pada pendapat saya, yang perbezaan antara perkahwinan dan dengan orang bujang ialah perkahwinan akan menyekat kebebasan seseorang. Kerana setelah mereka kahwin, tu suami isteri mereka ada tanggungjawab yang lebih banyak demi keluarga mereka ataupun anak-anak mereka juga. Tapi untuk orang bujang mereka, tanggungjawab mereka takkan begitu banyak dan lebih bebas lah. Itu pendapat daripada saya. Saya sangat setuju dengan pendapat anda semua, memandangkan bila dah dalam alam perkahwinan kita makin banyak komitmen dan semasa bujang kita just sikit komitmen, iaitu komitmen kerja dengan just belanja untuk diri sendiri, dan bila berkahwin kita ada banyak komitmen, iaitu komitmen isteri, dan apalagi kalau dah ada kita punya anak, so komitmen dia akan makin bertambah lah. Saya sangat setuju dengan pendapat anda semua. So sekarang saya ingin menjemput Leong untuk menyoalkan soalan beliau. Okey, saya nak terima kasih kepada Genesis sudah tanya banyak soalan. Saya pun dapat tahu banyak benda. Sekarang yang saya tanya soalan, apakah peranan suami dan isteri? Yang Andy boleh berikan pendapat lah. Pada pendapat saya, suami, lelaki lah, dia punya part ialah dia pergi bekerja, bekerja dan mendapatkan income, untuk menjagakan anak mereka, dan untuk isteri menjadi suri rumah, betul? Betul. Betul. Suri rumah dan menjagakan anak mereka. Lepas tu yang lelaki lepas kerja balik pun meluangkan sikit masa kepada anak mereka walaupun letih sangat, memberikan sikit kasih sayang. Itu pandangan saya. Okey. Jika macam ni Jaya Kumar ada benda nak cakap bah. Setuju ke Andy punya pendapat? You setuju dengan saya setuju dengan Pak Andy punya. Okey, terima kasih Jaya Kumar. Yang semua orang pun setuju kan? Yang suami dan isteri berangan je lah macam yang seperti Andy yang cakap punya.
Dan suami isteri pun ada satu tanggungjawab ialah pendidikan anak-anak mereka lah. Kerana nak Betul. anak-anak mereka jadi lebih baik lah. Okey, yang seterusnya saya punya soalan ialah, apakah yang boleh dibuat oleh suami dan isteri untuk anak mereka supaya dapat lebih banyak kasih sayang? Ini macam guys lah pun boleh share you punya experience, keluar cakap tentang bagaimana kan you punya ibu bapa kasih you sayang lah. Pada pendapat saya rasa ibu bapa perlu meluangkan masa untuk menemani anak-anak mereka, dan ibu bapa juga harus mengetahui setiap hari apa yang berlaku kepada anak-anak mereka supaya mereka boleh memahami keadaan yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Dan dengan berbuat demikian, anak-anak mereka akan berasa diberikan kasih sayang daripada ibu bapa. Itu pendapat saya. Setuju dengan pendapat Lin, sebab zaman sekarang tidak semua isteri itu jadi full time suri rumah. So dua-dua pasangan mostly ada pekerjaan. So isteri dengan suami kena pandai bahagikan masa untuk bersama anak-anak lah, meluangkan masa bersama anak-anak supaya anak-anak itu tidak rasa kurang kasih sayang daripada kedua ibu bapa dia. So saya sangat setuju lah pendapat Lin tadi. Saya juga sangat setuju. Macam ni, Saya setuju dengan Genesis punya pandangan. jika macam ni bolehkan kamu kasih beberapa contoh yang boleh kasih lebih banyak kasih sayang kepada anak. Contoh macam apa? Weekend kita panggil apa? Hujung minggu. Macam hujung minggu ibu bapa meluangkan masa membawa anak keluar main sekejap ke pun, ada main pun cukup lah, ada berikan sikit perhatian kepada itu anak. Itu cara saya. Jadi Kumar, you ada apa contoh boleh kasih ya? Lagi mostly parents weekend saja yang dia orang apa cuti lah mainly. Ada sedikit yes. So untuk saya contoh kalau anak-anak mereka mesti dia orang ada kesukaan mereka. Contohnya barang ini contoh barang dia mau barang dia yang apa yang dia bawa lah. So kalau ibu bapa dapat belikan apa yang barang anak-anak mereka mahukan, so dia orang akan lebih happy dan dia orang mesti ada banyak kasih sayang untuk ibu bapa mereka. Okay, thank you ah. Okay, guys punya contoh pun banyak baik. Sekian, terima kasih. Sekarang saya dipersilakan NT yang teruskan. Okay, terima kasih Leong. Okay. Soalan saya lah, bagaimanakah mengekalkan satu perkahwinan dalam jangka masa yang panjang? Pada pendapat saya lah. Ada apa cara? Saya punya cara ialah tu suami isteri mesti nak bertimbang rasa lah. Jika ada tu masalah yang mana kecil punya, timbang rasa je. Jangan cakap nak membuat tu masalah sudah besar nanti bergaduh. Tapi kalau macam ni, you simpan itu rasa lama-lama pun teruk untuk kesihatan juga. Walaupun macam tu tak selesa lah, tetapi boleh buat ini keluarga nak bahagia. Ini memang tak ada apa punya lah, terima dia lah. Kena bertolak ansur lah, betul? Ya, bagi pendapat saya bertolak ansur itu wajib lah dalam satu perkahwinan, dalam satu perhubungan, sebab ialah benda yang kecil kita tak perlu besarkan benda yang kecil. So
why not kita settlekan benda tu dengan cara yang lain, yang bagus. Sebab dia ada banyak pilihan, sama ada kita memilih untuk settle benda tu just okay, break, putuskan hubungan tu macam tu je, ataupun kita still nak bersama walaupun banyak dugaan dan cabaran yang ada dalam perkahwinan tersebut. So dia perlukan toleransi antara pasangan tersebut, dan ya dalam masa yang sama dia perlu juga bekerjasama antara satu sama lain. So faham pasangan masing-masing lah. Pada pendapat saya rasa suami isteri jika ada mempunyai masalah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada apa masalah, cuba beritahu dalam hari tersebut lah. Jangan simpan dan sedikit lama menjadi bukit lah. So ada apa masalah yang dihadapi dan berasa tak gembira, cuma beritahu keluar saja dan selesaikan dengan bertoleransi lah, dengan cara yang baik lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Jaya Kumar ada apa pandangan? Untuk pandangan saya, ada sesuatu yang masalah family tu kena settle orang juga. Jangan campurkan jangan campurkan others lah dalam masalah itu. So kalau campurkan lain orang campur masuk dalam hal family dia orang, so masalah itu masalah itu tidak akan boleh selesaikan. So lagi-lagi kemungkinan tak selesai, lepas tu lagi teruk lah. Betul? Lagi teruk lah kalau campurkan orang lain dalam masalah family you. Sebab family you tu, you orang punya family. So lain orang tak boleh masuk campur dalam family you punya. So lagi-lagi kalau ada apa-apa pergaduhan itu, jangan gaduh lah dalam depan anak-anak mereka lah. So kalau depan anak-anak mereka pun, so lagi anak-anak mereka akan sakit hati. So better kalau ada masalah, bincang mereka dua saja, jangan campurkan semua lah. So, saya juga setuju dengan pendapat Jaya. Okay, soalan yang seterusnya ialah, apakah kebaikan dan keburukan bagi perkahwinan? Pada pendapat saya rasa kebaikan perkahwinan ialah dapat menyambung zuriat. Kerana penyambung zuriat merupakan salah satu kepentingan dalam perkahwinan juga. Jadi kita boleh melalui perkahwinan kita dapat meneruskan keturunan sendiri dan menyambung generasi seterusnya. Okay. Bagi pendapat saya, kebaikan untuk perkahwinan ni ialah untuk mengurangkan kadar bagi pendapat saya, bagi mengelakkan daripada perbuatan yang maksiat apa semua tu. So itulah kebaikan perkahwinan. Dan keburukan bagi perkahwinan ini ialah bila sesebuah pasangan itu berkahwin hanya untuk just for fun, just for untuk rasa benda tu je, dia tanpa mengira long term, tanpa merancang masa depan lah. Tanpa merancang secara teliti hubungan tersebut. Itu adalah satu keburukan bagi sebuah perkahwinan tersebut. So itu dapat menambahkan jumlah perceraian dekat negara kita lah. Saya setuju yang Genesis cakap punya. Yang keburukan ini perkahwinan lah. Jika nak buat pun nak membahagikan masa yang lambat. Macam seperti contoh lah. Jika nak buat perkahwinan ini pun mula depan 3 bulan pun mula plan ini perkahwinan bagaimana jalan dan prosesnya lah. Yang lepas tu ada
merisik pun buang masa pergi itu pengantin perempuan sana, sana puan-puan ada apa, dan make sure kan ini perkahwinan ialah buat punya, bukan yang cakap saja tak buat punya. Lepas tu yang sekarang banyak gini jika nak berkahwin pun mesti buat tu kad jemputan kepada orang lain dan pergi itu macam ke sana keluarga lain punya rumah hantar tu kepada orang lain tunjukkan macam ikhlas nak jemput you pergi ini perkahwinan That's all. Thank you. Okay. Ya. Jayakumar? So, kebaikan perkahwinan ialah untuk kebaikan perkahwinan ialah kalau seorang lelaki atau perempuan yang untuk mereka kalau seorang lelaki atau seorang perempuan yang kalau tidak berkahwin, so kalau dia orang tak berkahwin, so age dia orang pun sudah tinggi, so waris mereka tidak ada, so keturunan family dia akan stop dari situ. So kebaikan ni perkahwinan ialah untuk menyambungkan waris mereka. So dia orang mesti ada keturunan lah. So, sama dengan pandangan Chong untuk menurunkan generasi menurunkan generasi mereka. So kalau mereka tak kahwin, so generasi mereka akan stop dari situ. So keburukan perkahwinan. Keburukan perkahwinan ialah so you berkahwin, so you mereka akan bernikah lah. So register macam tu. So masa register tu you dua orang saling memahami satu sama lain. So selepas berkahwin jangan bawakan macam cerita-cerita lama lah dalam life mereka. Contoh suami punya past life semua lah. Jangan masukkan, kalau ada satu masalah jangan masukkan past life gitu, cerita-cerita past life itu dalam itu. So itu menjadi satu keburukan lah dalam yang mereka. Okay, So, terima kasih part is Jayakumar. Okay, tapi saya rasa untuk satu perkahwinan yang dirancang dengan baik lah, ada kebaikan saja, tak ada keburukan. Ya. Kerana tu semua kebaikan pun sudah boleh ganti itu keburukan lah. Kerana you rancang sudah baik, ini semua dijalan dengan cara kamu lah. You pun tak boleh cakap ada apa keburukan pun. Okay. So saya akan bagi peluang untuk Jayakumar untuk bertanya soalan. Okay, thank you Andy. So soalan saya, apakah tujuan dalam perkahwinan? Tujuan dalam perkahwinan. Tujuan perkahwinan. Apakah tujuan perkahwinan? Okay, pada pandangan saya tujuan perkahwinan dia dia satu simbol kepercayaan mereka kedua. Itu tujuan perkahwinan. Menunjuk mereka sayang sesama lain. Satu simbol kepercayaan lah. Itu pandangan saya. Tapi saya rasa tujuan perkahwinan ialah macam buat satu bukti lah, kasih semua orang tengok ini suami isteri ialah pernah love each other punya lah. Ini pandangan saya lah. Yalah, saling mencintai mereka lah. Pada pandangan saya rasa pada pendapat saya rasa
perkahwinan merupakan satu proses yang harus dijalankan oleh setiap orang. Kerana dengan melalui proses perkahwinan, kita dapat mengetahui tanggungjawab yang ayah dan ibu kita pernah ada. Kita boleh merasai tanggungjawab sebagai seorang bapa ataupun ibu. Jadi saya rasa perkahwinan merupakan satu proses yang sangat penting kepada setiap orang. Ya, saya setuju dengan pendapat Lin. Saya ingin nak tambah sikit saja. Perkahwinan merupakan satu target bagi sebuah pasangan itu. Ialah maybe diorang lama sudah bercinta dan diorang memang dah ada target untuk berkahwin. Itu merupakan target yang terbesar bagi mereka lah, bila dapat contoh bagi lelaki, bila dapat menghalalkan pasangan wanita dia. So itu memang, perkahwinan itu memang perkara yang membahagiakan bagi sesebuah pasangan, especially kepada family dia. Ialah siapa je family yang tak suka anak dia dah berkahwin kan. So ya. Okey. Saya setuju dengan. Soalan kedua saya, apakah pendapat anda tentang perkahwinan campur? Perkahwinan campur tu macam kalau Malay kahwin dengan Cina, itu perkahwinan campur. So apakah pendapat anda dengan perkahwinan campur itu? Okey, pada pandangan saya, kalau pasangan itu betul-betul sayang each other, okey, kita Saling mencintai. saling mencintai. So kita pun setuju mereka saja. Kalau sebagai ibu bapa, kita pun tak mau basi Merestui mereka. betul. Betul. Baik. Jika saya nak tanya kepada Jaya Kumar lah, jika you ialah tu watak utama lah, nak berkahwin dengan seorang gadis Cina punya lah, yang tu agama, you nak gadis tu ikut you punya agama atau you follow dia punya agama? Untuk saya lah. Untuk saya, kalau jadi macam tu, saya ikut family saya lah. So apa family saya mahu dan apa family perempuan itu mahu. So kita nak saling confirm dulu, kita nak check up dulu mana yang okey. So buat satu penyelesaian. Kalau penyelesaian itu okey, saya ikut saja mana satu lah. Sebab kita dua orang sudah saling bercinta. So saya atau dia kena, satu orang kena bertolak ansur. So baru Ya, memang. So baru ini bukan jadi satu masalah. So jadi satu penyelesaian lah. Jika pada pendapat lah, yang apakah tentang tu perkahwinan campur, jika nak ikut agama lah, saya ialah memang cadang lah yang berganti perempuan dan lelaki lah pun keluar tutup satu meja dan perbincangan lah, yang buat tu rancang tengok siapa ikut siapa punya agama macam tu lah. Yang tu campuran, saya ingat tu saling cinta pun boleh accept punya, tetapi yang orang lain cuma macam ada sikit tengok perkara pelik, tengok you dia lah. Ya, pendapat saya. Thank you. Pada lepas ni, pada pendapat saya, yang penting ialah mereka berdua ialah saling mencintai, kerana itu kuasa cinta sangat besar, boleh mengharungi kebanyakan masalah. Dan itu agama, saya rasa kita boleh berbincang dengan perlahan-perlahan dengan keluarga sesama lain. Ini kita boleh berbincang dengan perlahan-perlahan, tak perlu risau agama. Itu pendapat saya. Saya setuju dengan pendapat Chong. Just macam
Contoh macam yang Jaya bagi tahu tadi, dia kena ikut family dia kan, contoh lah, ini contoh lah. Contoh kalau Jaya dia couple dengan Malay, so dia macam benda tu memang kita dah sedia tahu sebagai as a Malaysian, orang Malaysia kita dah tahu. So bila kita kahwin dengan Malay, kita akan automatically untuk masuk dekat Islam kan. So itu je lah. So itu satu law dari Islam. So itu memang law dia orang lah. Ya. Ya. So kalau kita bangsa macam contoh India kahwin dengan China, so itu boleh bertimbang lagi lah. Kita boleh okey siapa ikut siapa, oh dua-dua masuk lain agama ke apa semua, itu boleh bertimbang lagi lah. Tapi untuk yang Malay, you just follow dia orang lah, macam tu lah. Okey, kesimpulannya ini last perbincangan kita yang untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okay. Terima Terima kasih. kasih. Bye. Bye. Bye-bye.